binatang-binatang, kasih sayang, rahmat yang ada dalam hati orang-orang beriman dikumpulkan, dan jika dibandingkan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, bahkan kepada hamba yang paling banyak dosanya, yang paling banyak melakukan kesalahan pun, kasih sayang Allah kepada hamba yang paling berdosa pun adalah begitu luas, begitu hebat, begitu besar jika dibandingkan dengan kasih sayang ibu-ibu kepada anak-anak mereka. Jadi kan itulah kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala yang menumpang sementara dalam dunia ini, dan kita menumpang segala pemberian dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kan itu dalam hidup kita, kita kena letakkan Allah sebagai keutamaan dalam hidup kita. Banyak orang tulis, kadang-kala ditulis family first, kadang-kala orang kata ladies first, ada orang kata safety first, tetapi pada hakikatnya Allah first dalam kehidupan kita. Allah must be first. Allah Subhanahu wa taala merupakan keutamaan dalam hidup kita. Jadi kalau kita selaku manusia, kita banyak memperlihatkan adab dan tertib, disiplin di hadapan manusia, kita menunjukkan betapa kita menghormati mereka, betapa kita menyanjung mereka. Ketika mana kita berhadapan dengan VVIP, maka kita akan merasakan kerendahan diri kita jika dibandingkan dengan mereka. Maka sepatutnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam majlis-majlis zikrullah, kita perlu merasakan yang diri kita adalah manusia yang paling hina, yang paling kerdil, yang paling tidak mempunyai apa-apa kelebihan. Jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, kitalah makhluk yang paling lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan itulah insya-Allah pada malam ini sama-sama kita akan membincangkan satu topik yang agak penting, yang sangat penting, iaitu bagaimana adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hadirin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini dimulai dengan apa? Yang pertama, bila mana kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka adab kita selaku hamba Allah yang pertama, bila kita mendapat berita yang kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah taala untuk melakukan ketaatan kepada Allah, sama ada untuk datang menunaikan solat, dapat duduk dalam majlis ilmu, dapat berzikir, diberi peluang oleh Allah untuk sembahyang sunat, dipanggil oleh Allah menunaikan haji dan umrah. Adab kita dengan Allah yang pertama, kita kena rasa gembira, rasa bangga dalam hati kita kerana dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bila kita dengar Allah taala beri peluang kepada kita, Allah pilih kita dalam banyak-banyak manusia, Allah nak gunakan anggota kita untuk taat kepada dia, maka hati kita merasa gembira tak terkata, tak terhingga bila mendengar panggilan daripada Allah, jemputan daripada Allah untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tuan-tuan dan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana Allah jemput kita datang ke rumah dia, ke masjid ini, Imam Ghazali rahmatullahi alaih beritahu di antara adab berada dalam masjid, yang pertama, bila kita datang ke masjid, niat kita tidak ada lain melainkan semata-mata yang pertama untuk ziarah Allah Subhanahu wa taala, untuk menziarahi Allah. Hari ini dalam hidup kita, kita banyak ziarah kawan-kawan, banyak ziarah VVIP, banyak ziarah orang yang ada hubungan dengan kita, kaum kerabat kita, ziarah anak-anak walaupun di tempat yang jauh, tetapi tidak ada ziarah yang lebih besar daripada kita menziarahi Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga di antara adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bila mana itu kita membayangkan tidak ada sesiapa pun dalam dunia ni yang boleh memutuskan hubungan saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesiapa pun dalam dunia ni yang boleh mengganggu saya punya munajat saya dengan Allah, doa saya dengan Allah, tawajuh saya dengan Allah, munajat saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita di antara adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ini dipilih oleh Allah menjadi orang yang paling beradab, supaya adab kita dengan Allah menyamai adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala.
yang mana dalam dunia ni tidak ada siapa dapat menandingi adabnya lebih daripada ketinggian adab kepribadian yang dimiliki oleh junjungan besar kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi SAW selalu mengatakan dalam hadisnya, Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, yang mengajar adab kepada aku adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengajar kepada aku sebaik-baik adab, yang mana orang dalam dunia ni tidak ada sesiapa yang lebih tinggi nilai budi pekerti adab mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala lebih daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang ulama bagi tahu kepada kita, sebagaimana yang dicatat oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair di dalam kitabnya Minhajul Muslim, al-adab ma'allah Subhanahu wa taala, iaitu satu orang yang beradab dengan Allah, dia selalu menghargai setiap pemberian yang Allah bagi kepada dia, walaupun sekecil-kecil pemberian. Hari ini kadang-kala kita bila kita sayang pada satu orang, walaupun dia bagi pada kita benda yang tak ada nilai, benda kecil, kadang-kala dia pergi luar negara, dia bawa balik kitchen harga RM3, mungkin harga RM5, kadang-kala bagi kita baju harga RM10, tetapi kita selaku hamba Allah selalu kita tidak melihat kepada mahal atau murah pemberian yang saudara kita bagi kepada kita, tetapi yang paling kita hargai dalam ramai-ramai kenalan-kenalan dia di Malaysia ni, kenapa dia beli baju ni khusus untuk saya. Beginilah keadaannya bila mana satu orang hamba dia beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap pemberian yang Allah bagi kepada kita tak ada yang buruk, tak ada yang tidak baik. Segala pemberian yang Allah bagi kepada kita, umur kita, pekerjaan kita, anak kita, isteri kita, kehidupan kita, nasib hidup kita, tak ada yang buruk, melainkan segala yang Allah bagi kepada kita yang terbaik. Kalau ibu pun tak pernah inginkan keburukan pada anak. Pernah satu kali tuan-tuan, Nabi SAW tengok begitu sayangnya perempuan kepada satu orang anak dia. Nabi kata, kalau ikut pandangan kamu, apa orang kata, tergamak ke ibu tadi nak campakkan anak ni ke dalam api? Maka sahabat Nabi kata, tak mungkin ya Rasulullah, kalau tengok pada sayangnya ibu tadi pada anak dia, tak mungkin dia akan campakkan anak dia dalam api. Maka Nabi kata, Allah lebih sayang kepada kita lebih daripada sayang ibu. Kalau ibu tak tergamak nak campakkan anak dia ke dalam api, lebih-lebih lagi lah Allah Subhanahu wa taala juga lebih tidak tergamak untuk mencampakkan kita ke dalam api. Kerana Allah Subhanahu wa taala beritahu, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kamu jangan memudaratkan diri kamu, jangan bunuh diri kamu, kerana Allah sayang kepada kamu, Allah kasih kepada kamu. Jadi orang beriman, sekecil-kecil pemberian. Hari ini kadang-kala kita ni mudah membandingkan nikmat yang Allah bagi pada kita dengan nikmat yang Allah bagi pada orang lain. Itu menyebabkan kita tak bersyukur. Suara kita dah bagus dah, baca Quran sedap dah, tapi kenapa tak dapat suara macam orang tu? Imam tu sedap betul baca suara dia. Ini menandakan kita memperkecilkan nikmat Allah Ta'ala. Sebenarnya jangan kita fikirkan. Satu hari tuan-tuan, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia tengok satu orang yang buta mata, pekak telinga, mata buta, mulut bisu, tangan cacat, seluruh tubuh badan dia cacat. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tanya pada sahabat-sahabat dia, pada pandangan kamu rasa orang ni ada nikmat tak hidup dia? Masya Allah, sahabat Nabi kata, pada pandangan kami tak ada apa nikmat Allah pada tubuh badan orang ni. Tetapi kata Sayyidina Umar, adakah dia dapat kencing dan buang air besar dengan baik? Maka dijawab oleh sahabat, ya betul, dia dapat setakat ini, kencing dia lancar dan buang air besar dia baik. Kata Sayyidina Umar, berarti ini satu nikmat yang paling besar yang Allah bagi kepada dia. Hari ini kadang-kala kita mudah membandingkan nikmat Allah kepada kita, yang kadang-kala bila Allah bagi orang lain lebih daripada kita, kita rasa Allah lebih sayang dia daripada kita. Sedangkan Allah SWT bagi kepada kita benda yang kadang-kala yang kita berhajat kepada tadi, kita harap kepada tadi, benda tadi. Semua orang kalau boleh nak hidup kaya dalam dunia, kalau boleh semua orang nak muka cantik, kalau boleh semua orang nak suara sedap,
kalau boleh semua orang nak anak-anak berjaya belaka, kalau boleh nak dapat isteri cantik, kereta besar, tak ada masalah satu pun dalam hidup. Tetapi Allah beritahu, walau basatallahu rizqa li'ibadihi, kalau Allah bentangkan rezeki yang seluas-luasnya kepada semua hamba dia, terutama orang Islam, apa akan berlaku? Allah kata labarau fil ard, mereka akan buat banyak kerosakan di muka bumi ini. Akan berlaku banyak perzinaan, akan berlaku banyak orang kata dosa dan maksiat, sebab Allah tahu Allah tak nak kita buat dosa. Kalau kita dapat duit yang banyak, harta yang banyak, kan itu Allah Ta'ala tidak bagi kepada kita. Ini pun kasih sayang Allah SWT kepada kita. Maka diberitahu nikmat Allah kepada kita ni, tuan-tuan, bermula sejak kita berada dalam perut ibu kita lagi, yang mana Masya Allah sepanjang kita hidup di dalam perut ibu kita, Allah SWT beritahu kepada kita dalam hadis kursi, wahai hambaku, ketika mana kamu berada dalam perut ibu kamu, akulah yang membentuk rupa paras kamu dengan sebaik-baik kejadian. Aku yang mengajar kamu berjalan dalam perut ibu kamu. Aku yang mengajar kamu duduk, berlari, bergerak dalam perut ibu kamu. Ketika mana kamu perlukan susu, sewaktu kamu berada dalam perut ibu kamu, pada musim sejuk aku bagi susu yang panas kepada kamu, pada musim panas aku bagi susu yang sejuk kepada kamu. Dan ketika mana kamu terganggu dengan bau najis ibu kamu dalam perut ibu kamu, aku ciptakan sebuah dinding untuk menutupi kamu, menjarakkan di antara kamu dengan najis ibu kamu, sehingga kamu tidak terseksa hidup di dalam perut ibu kamu. Tetapi walaupun demikian, wahai hambaku, setelah mana kamu kenal dunia, kamu dah besar, kamu dah diberikan macam-macam kehebatan, macam-macam kemuliaan, macam-macam kebolehan, bakat yang hebat, maka di kala itu Allah beritahu, baraztani bil ma'asi, kamu dah mula berani menzahirkan maksiat di hadapan aku. Kamu tunjuk kamu hebat di hadapan aku. Kamu buat dosa, kamu menunjuk-nunjuk depan aku, seolah-olahnya aku tak mampu nak menyeksa kamu, nak membuat sesuatu kepada kamu, seolah-olahnya aku lemah di hadapan kamu. Walaupun demikian, Allah SWT beritahu, lau balagat zunubuka ananas sama, seandainya dosa yang kamu lakukan begitu banyak dalam hidup kamu ini, sehingga kamu datang bertemu dengan aku pada satu hari dalam keadaan bertaubat kepada aku, Allah beritahu, ghafartu laka fala ubali, aku ampun seluruh kesalahan kamu, dosa kamu aku tak pernah pedulikan, segala kesilapan yang kamu lakukan, wahai hamba aku, kerana aku teramat mencintaimu, wahai hambaku. Sebab itulah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah kita dengar dalam satu sejarah di mana Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan, Nabi SAW telah ceritakan kisah ini berlaku pada zaman Bani Israel dahulu. Ada satu orang penyembah berhala. Penyembah berhala tadi dah sembah berhala selama 80 tahun dalam hidup dia. Masya Allah, dia buat baik pada berhala dia, jaga berhala dia, sayang berhala dia, letak makanan depan berhala dia, sapu kalau ada sawang-sawang melekat pada berhala dia. Tiba-tiba pada satu hari, Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ingin hamba tadi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya kerana Allah dah terlalu rindu kepada dia, Allah terlalu sayang kepada dia. Walaupun dia penyembah berhala, walaupun dia orang tidak beriman pada Allah Ta'ala, kerana mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan dengan penuh kasih sayang, dengan penuh rahmat. Maka di kali itu hamba tadi, Allah hantar satu ujian yang berat kepada dia. Bila dia dapat ujian yang berat dalam hidup dia, mulalah dia berzikir nama berhala-berhala dia. Ya Sanam, Ya Sanam, Ya Sanam, wahai berhala, wahai berhala, wahai berhala, tolonglah aku, bantulah aku, selesailah masalah aku. Selama ini aku berkhidmat kepada kamu dengan satu tujuan, bila satu hari aku tersua dengan kesulitan, aku akan sebut namamu, dan kamu sekali sebut saja aku panggil namamu, maka engkau terus membantu aku. Tetapi kerana berhala itu adalah merupakan batu yang tidak boleh bercakap, tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi mudarat. Allah beritahu dalam Al-Quran, ya ayuhan nas duriba mathalun fastami'ulah, wahai manusia, aku nak bagi kepada kamu satu contoh, kamu dengar sini baik-baik. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya Tuhan yang kamu seru, yang kamu harap, yang kamu minta selain daripada aku, selain daripada Allah Ta'ala, semua yang kita harapkan, sama ada duit ataupun kawan-kawan ataupun orang yang kita rasa dia berkuasa, dia ada pangkat,
boleh tolong kita. Allah kata la yakhluqu dhubaban, seluruh makhluk ini tak mampu nak cipta walaupun seekor lalat. Walau ijtama'ulah, sekalipun seluruh cerdik pandai dalam dunia, saintis-saintis berkumpul untuk ciptakan seekor lalat, mereka tak akan mampu nak ciptakan seekor lalat. Sebab itu Allah beritahu wa iyaslubhumudz dzubabu syai'an, bila lalat ambil apa-apa daripada berhala tadi, Allah SWT beritahu, maka wa iyaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min, mereka tak mampu nak tarik balik barang yang telah diambil oleh lalat tadi. Kalau lalat minum air, maka berhala tadi tak mampu nak ambil balik air yang ada pada mulut lalat tadi, bawa masuk kat dalam cawan tu. Kalau ada tikus makan buah kat depan berhala, berhala tak mampu nak beritahu jangan ambil buah ni. Maka Allah beritahu dha'ufat talib wal matlub, yang nak mencari berhala pun lemah dan berhala itu sendiri pun lemah. Sebab itulah hari ini tuan-tuan oleh Allah Subhanahu wa taala, sengaja bila kita datang ke alam dunia ni, Allah datangkan ujian dalam hidup kita. Allah nak tengok setelah datang ujian, ke mana hala tuju hati kita. Seorang kekasih Allah, ke mana hala tuju hati dia. Kalau bila mana datang ujian, apa saja ujian berlaku, walaupun sekecil-kecilnya, hati dia terus menuju kepada Allah, mengharap kepada Allah, meminta kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di kala itu Allah Subhanahu wa taala pasti akan membantu orang tadi, walau dalam apa keadaan sekalipun, walau apapun permohonan yang dia ada. Sedangkan Allah beritahu dalam Quran, ya ayyuhal insan, wahai manusia, antum ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah, kamu semua dalam hidup kamu, setiap orang di kalangan kamu adalah fakir di hadapan Allah. Setiap orang di kalangan kita adalah miskin depan Allah Ta'ala. Setiap orang di kalangan kita lemah di depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada siapa yang kuat, tak ada siapa yang besar, tak ada siapa yang pangkat tinggi di depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semuanya lemah belaka. Jadikan itu ulama beritahu, kebiasaannya dalam dunia ni, satu orang fakir, satu orang miskin, dia kalau dia ada apa-apa hajat, dia tak akan pergi ke rumah orang miskin juga untuk minta sesuatu. Dia tak akan pergi cari orang miskin juga. Tak pernah kita tengok dalam dunia ni orang buta diminta tolong orang buta pimpin tangan dia. Kita tak pernah tengok dalam dunia orang pekak minta orang pekak tolong selesaikan masalah dia. Selalunya dia akan mencari orang yang lebih kuat daripada dia. Tetapi tuan-tuan, dalam konteks makhluk ini tuan-tuan, seluruh makhluk daripada semut sampai malaikat Jibril alaihissalam, di depan Allah semuanya fakir, semuanya lemah, semuanya tak mampu memberikan apa-apa pertolongan. Jadi hamba tadi, orang tadi telah puji bernama berhala dia, sampai dia penat, sampai dia letih, sampai dia pun akhirnya dalam keadaan dia terlalu kecewa, mengantuk, tersasul keluar daripada mulut dia perkataan ya salam. Daripada perkataan ya samad, ada ulama kata daripada perkataan ya sanam bertukar jadi perkataan ya salam. Ada ulama mengatakan daripada perkataan ya sanam bertukar jadi perkataan ya samad. Bila mana dia tersebut nama ya samad, tiba-tiba malaikat tengok Allah Subhanahu wa taala seolah-olahnya beremosi. Maka Allah SWT telah firman, labbaik ya abdi, wahai hamba aku datang untuk tolong kamu. Aku selesaikan masalah kamu, aku tunaikan hajat kamu, harapan kamu, aku bantu selesaikan masalah kamu. Tiba-tiba malaikat telah bagi tahu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, pada hari ini kami tengok satu kejadian yang paling pelik berlaku seumur hidup kami, tak pernah tengok macam ni. Apa dia? Iaitu kami tengok engkau telah memberikan pertolongan kepada hamba yang paling jahat di sisimu, iaitu orang yang telah melakukan syirik selama 80 tahun dalam hidup. Seumur hidup dia makan rezeki yang kau bagi, dia hidup dalam dunia dengan udara yang kau bagi, dia menikmati segala pemberian daripadamu, tetapi dipuji selain daripada engkau, disembah selain daripada engkau, dia melakukan dosa yang paling engkau murkai, yang paling besar di sisi engkau, iaitu syirik kepadamu ya Allah. Tetapi dalam keadaan dia susah pada hari ini, disebut namamu ya Allah, sebut bukan dalam keadaan ikhlas, sebut dalam keadaan tersasul. Mengapa engkau tolong dia? Mengapa engkau selesaikan masalah dia? Maka waktu itulah malaikat Allah Subhanahu wa taala bagi dua jawapan kepada malaikat. Yang pertama dia kata, berjam-jam hamba tadi puji nama berhala, berhala tak tolong dia.
Tetapi ketika mana dia sebut nama aku, kalau aku tak tolong dia, aku tak selesaikan masalah dia, maka Allah bagi tahu apa beza antara Allah dengan berhala. Sebab itulah aku tolong dia, sebab itulah aku selesaikan masalah dia. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah SWT beritahu, wahai malaikat-malaikatku, kamu semua tak pernah tahu betapa dalamnya cinta aku kepada hamba aku di kalangan manusia-manusia ini. Iaitu ketika mana hamba ini lalai kepada aku, mereka makan tak sebut nama aku, minum tak sebut nama aku, naik kenderaan lupakan aku, duduk dalam masjid pun lupakan aku, duduk dalam zikir pun masih lupakan Allah, dalam solat pun lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia membelakangkan Allah dalam segala keadaan, tetapi Allah beritahu kasih sayang aku kepada mereka tak pernah kurang. Setiap saat, setiap ketika, setiap detik aku menanti kepulangan hamba-hamba aku. Di waktu siang, di waktu malam, aku rindu bila hamba tadi nak kembali kepada aku. 80 tahun menanti, hamba tadi belum ingin kembali kepada aku, sehingga pada hari ini disebut nama aku dalam keadaan tersasul pun aku sahut panggilan dia, kerana aku telah terlalu rindu kepada dia. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebab itulah selaku hamba Allah, satu orang yang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, bila ditimpa ujian daripada Allah, tidak sepatutnya hati kita berpaling kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sikit pun tidak ada keraguan. Hari ini masalahnya kita selaku hamba Allah, bila ditimpa ujian, kita akan cari duit dulu. Nombor satu, duit dulu. Yang kedua, kawan-kawan untuk kita ceritakan masalah kita pada dia, untuk kita adukan. Mula telefon orang sana, telefon orang sini, telefon orang sini. Satu Malaysia tahu kita dalam masalah, satu Malaysia tahu kita aksiden, satu Malaysia tahu kita begini-begini. Masya Allah, Masya Allah. Kadang-kala belum sempat buat kenduri kesyukuran, belum sempat ucap, belum sempat kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Tak sembahyang sunat syukur lagi dapat baby, seluruh dunia dah tahu kita dapat baby, tuan-tuan. Ini masalahnya kita ni. Kadang-kala Allah ni kita letak paling akhir dalam hidup kita. Dah sakit, dah rawat, segala-gala rawatan dah buat, maka dah rasa doktor pun kata dah tak ada harapan lagi. Waktu itulah barulah kita nak berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyebabkan Allah cemburu. Ini menyebabkan Allah cemburu. Mengapa kita belakangkan Allah dalam hidup kita? Orang yang beradab dengan Allah setiap keadaan, apapun keadaan dia, yang mana ulama mengatakan orang yang bersyukur kepada Allah, dalam keadaan senang pun ingat pada Allah, dalam keadaan susah pun ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini benda yang kita nak fikirkan. Tetapi ada juga orang yang lebih teruk, susah pun tak ingat Allah, senang pun tak ingat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa, tuan-tuan? Kadang-kala syaitan tipu kita, tuan-tuan. Syaitan letakkan rasa takabur dalam hati kita, rasa kita tidak perlu bergantung kepada sesiapa dalam hidup ini. Kita boleh bergantung kepada diri kita sendiri. Tulang 4 kerat yang Allah bagi kepada kita ni, kita boleh gunakan untuk menyelesaikan seluruh masalah kita tanpa kita kaitkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok di Jepun, masya-Allah, kadang-kala Allah hantar berbagai-bagai ujian, tsunami, taifun, macam-macam. Tetapi kadang-kala manusia tak sedar, tak nak kembali kepada Allah. Mereka tetap bagi tahu ini semua bencana alam. Berlaku sikit ujian, kita selesaikan secara manusia, ikut kekuatan kita, kemampuan kita. Maka selagi itulah masalah kita tak akan mampu diselesaikan. Kita tak akan mampu nak menentang Allah Subhanahu wa taala. Ulama bagi tahu hari ni kita nak lawan makhluk Allah pun tak mampu dah. Nak lawan gelap pun tak boleh dah. Nak lawan cuaca panas pun tak mampu. Apatah lagi kita nak menentang Allah Subhanahu wa taala, tak akan mungkin kita lakukan. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala cabar kepada kita, man lam yarda bi qada'i, siapa yang tak pernah redha terhadap takdir aku, walam yashkur ala ni'mai, tak pernah bersyukur di atas nikmat yang aku bagi kepada dia, walam yasbir ala balai, tak bersabar di atas ujian yang aku bagi kepada dia. Allah kata fakhruj tahtas samai, keluar daripada langit, di bawah langit aku, keluar daripada bumi ini, watlub rabban siwai, cari Tuhan selain daripada aku. Keluar daripada dunia, tak payah duduk dalam dunia. Kalau seandainya kamu tidak bersyukur kepada Allah, tidak redha dengan apa yang Allah bagi kepada kamu, dan tidak bersabar dengan ujian yang Allah bagi kepada kita. Sepatutnya satu orang hamba yang beradab dengan Allah Subhanahu wa taala sentiasa malu kepada Allah taala. Kita tengok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dah bagi segala-galanya. Nabi dah tunjuk hakikat pengabdian yang sempurna kepada Allah. Nabi SAW malam siang hari berdakwah, ajak manusia kepada Allah Ta'ala. Kena pukul, kena caci, kena maki, kena hamun. Kalau kita hari ni kena begitu tuan-tuan, terus kita cari kawan-kawan, cerita orang ni buat kat saya macam ni, sampai hati dia ludah saya, sampai hati dia kata saya gila, sampai hati dia halau saya, sampai hati orang ni nak ancam bunuh pada saya. Nabi Muhammad SAW tak pernah mengadu kepada sesiapa pun masalah dia, hatta kepada Sayyidina Abu Bakar, kepada Sayyidina Umar pun Nabi tak adukan. Apa saja permasalahan yang berlaku dalam hidup Nabi, Nabi hanya mengadu kepada Allah di malam hari tuan-tuan. Malam di siang hari penat berdakwah. Di malam hari tuan-tuan, adab Nabi SAW kepada Allah Ta'ala, malam hari Nabi bagi masa satu untuk diri sendiri, satu masa untuk keluarga, satu masa, satu bahagian untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini adab satu orang hamba Allah. Kita hari ini dalam siang, kita bagi 8 jam, 12 jam untuk diri sendiri. Tetapi tuan-tuan, kita tak ada masa untuk melapangkan masa untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara adab kita dengan Allah. Sedangkan Allah beritahu dalam hadis kursi, ya ibadi, wahai hambaku, tafarrag li ibadati, lapangkan masa untuk beribadat kepada aku. Kena cari masa untuk beribadat kepada Allah. Amla qalbaka ghinan, aku penuhkan dada kamu dengan kekayaan. Tetapi seandainya kamu tidak lapangkan masa kamu untuk aku, tak ada masa untuk Allah, ada masa untuk isteri, ada masa untuk anak, ada masa untuk kawan-kawan, ada masa untuk bos, ada masa untuk bersiar-siar, tetapi tak ada masa untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata, Allah penuhi hati kamu dengan kebimbangan, dan Allah Taala tidak akan buang kefakiran dan kemiskinan daripada hidup kamu. Jadi kali itulah tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, adab satu orang hamba Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dia setiap masa bila berlaku apa-apa masalah, hatinya terus tertumpu kepada Allah, tidak berpaling kepada selain daripada Allah Ta'ala, dan dalam menanti pertolongan daripada Allah, dia tidak tergesa-gesa, dia tidak meminta-minta, dan dia tidak, orang kata, mengharapkan pertolongan datang sebelum waktu yang ditentukan oleh Allah, dan dia tidak ragu-ragu kepada pertolongan daripada Allah, tak ragu kepada janji Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini orang beriman sepatutnya tak ragu kepada janji Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita kadang-kala Allah Ta'ala campakkan dalam hati kita ni was-was daripada syaitan. Bila mana kita mendapat susah payah, kita kata, ustaz, kami dah buat apa yang ustaz beritahu. Bila ada masalah, yang pertama doa, yang kedua buat sembahyang hajat, yang ketiga bersedekah, yang keempat tinggalkan maksiat, yang kelima tunaikan segala perintah-perintah Allah, tinggal bayar segala hutang-hutang yang kita hutang dengan orang. Maka dengan cara ini kita akan mendapat pertolongan daripada Allah. Dah baca Yasin, kenapa tak datang lagi pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Kadang-kala tuan-tuan, kalau oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada orang yang mana tuan-tuan, kita selalu tengok dalam hidup kita, ada orang tu dia sebagai juri, sebagai hakim menyanyi. Ada orang baru menyanyi 2-3 patah perkataan, dia kata berhenti, cukuplah berhenti menyanyilah, kan? Kalau menyanyi kan hujan turun, ribut dekat kalau teruskan nyanyian ni. Tapi kalau dia suka pada nyanyian orang tadi, dia akan biar sampai habis. Saya suka dengan nyanyian kamu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ini, dia suka dengan rengekan daripada kita sebenarnya, tangisan daripada kita. Sebenarnya tuan-tuan, kita daripada kecil sampai kita besar sikit, segala hajat kita dapat tunaikan melalui menangis. Daripada kecil lagi, bila lapar menangis, bila kencing menangis, buang air besar menangis, sakit demam menangis, merengek, itu kerja kita. Tetapi biasanya bila dah besar tuan-tuan, dah tua, kita menganggap menangis itu bukan orang laki-laki. Ini satu kesilapan. Kita ajar anak kita, anak jantan abah tak boleh menangis. Itu silap sebenarnya tuan-tuan. Sebab tak menangislah hati kita jadi keras. Sebab tak menangis hati kita jadi gelap. Sedangkan tuan-tuan, orang yang beriman pada Allah, tiap-tiap malam kena keluarkan air mata menangis di depan Allah Ta'ala, yang mana Nabi SAW beritahu 2 titisan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama titisan air mata, yang kedua titisan darah di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah sangat suka nak tengok walau setitik air mata keluar daripada kita, sebagai tanda kita beradab dengan Allah tuan-tuan.
Hari ni kita banyak buat dosa dengan Allah, banyak buat silap dengan Allah, banyak buat lalai kepada Allah Ta'ala. Orang yang beradab tuan-tuan dengan Allah, dia tak akan mampu meneruskan kehidupan tanpa bertaubat. Dia tak akan sanggup nak tidur malam hari tanpa beristighfar, tak sanggup nak makan dalam keadaan dosa maksiat berlumuran dengan diri kita. Hari ni tuan-tuan, kadang-kala kita selaku manusia, air tak boleh makan kalau tak mandi. Selagi tak mandi, air tak nak makan. Sebab apa? Air tak suka makan dalam keadaan berlengas-berlengas macam ni kita cakap kan. Itu untuk makan. Sekarang ni tuan-tuan, dalam hidup kita, dosa-dosa yang kita lakukan ni ibarat najis yang berlumuran pada tubuh badan kita. Dosa mulut tu berlumuran najis di lidah kita tuan-tuan. Dosa mata tu berlumuran najis dekat mata kita yang kita tak nampak. Di telinga kita berlumuran dengan najis. Hati kita, pemikiran kita penuh dengan kotoran-kotoran, yang mana hari ni tuan-tuan, sebab itulah kalau kita tidur dalam keadaan tidak bertaubat, tidak beristighfar kepada Allah, sebab itu jiwa kita tak tentera. Sedangkan tuan-tuan, hari ni kita sedia maklum, orang kalau makan nasi selagi tak basuh tangan dia, apa akan berlaku pada dia? 2 jam dah bersembang ni, tangan tak basuh lagi ni, maka kita akan rasa tak selesa tuan-tuan. Kita akan rasa tak selesa. Begitulah kata Imam Syah Waliullah Dehlawi, apabila satu orang hamba buat dosa tuan-tuan, roh dia akan rasa tidak tenteram, rasa macam mana kita makan tak basuh tangan. Itulah keadaan diri kita sebenarnya. Sebab roh kita ni berasal daripada langit. Sebab itu bila kita buat dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah campakkan rasa hati kita tak tenteram. Sebab selagi tak bersih dosa tadi, tak dialirkan air mata, tidak ada penyesalan terhadap kesilapan kita, Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan, orang kata, membersihkan jiwa kita, dan Allah telah tidak akan letakkan ketenteraman dalam hati kita. Sebab itulah tuan-tuan, dalam hidup kita ni kena ada 3 proses. Yang pertama, ulama kata kena takhalli dulu diri kita ni. Takhalli mana kosongkan diri kita daripada kotoran-kotoran. Hati kita jangan ada ghairullah selain daripada Allah. Hati kita ni kosong daripada sifat-sifat mazmumah, kotoran-kotoran dosa dan maksiat. Lidah kita kena bersih, telinga kita kena bersih, mata kita kena bersih, pemikiran kita kena bersih, percakapan kena bersih tuan-tuan. Yang mana setelah kita bersihkan dengan taubat dan istighfar, yang kedua kita kena tahalli. Proses yang kedua, proses menghiasi pula. Kalau kita kosong saja rumah kita, tak bubuh bunga, tak bubuh perhiasan, maka tak ada erti kita bersihkan dia. Maka begitulah dengan diri kita ni tuan-tuan. Setelah mana kita ni membersihkan diri kita tuan-tuan, Masya Allah, maka kita kena hiasi pula diri kita dengan amal ibadah. Hiasi diri kita, lidah kita dengan zikrullah. Hiasi mata kita dengan melihat kepada kebesaran-kebesaran Allah. Suka dengar Quran, suka dengar benda-benda yang mendekatkan kepada zikrullah, suka dengar tazkirah agama, suka mendengar berita-berita akhirat, berita syurga. Masukkan dalam hati kita kebesaran Allah. Sedikit saja hati kita berubah, kita risau. Sahabat-sahabat Nabi dulu, mereka sikit je hati berubah, terus kata saya ni orang munafik. Allahu Akbar. Sahabat Nabi Hanzalah radhiyallahu ta'ala anhu duduk dalam majlis Nabi, dengar cerita syurga, cerita neraka, Masya Allah, mengalir air mata kami. Nabi Muhammad SAW kalau cerita-cerita sungguh-sungguh sampai sahabat Nabi terasa dah betul-betul masuk syurga. Kalau cerita hal neraka, betul-betul macam dah masuk neraka. Satu hari Nabi cerita pasal neraka, tiba-tiba satu orang remaja tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, batu di neraka ni sama ke macam batu dekat dunia ni? Nabi kata tidak. Demi Allah, kalau dikumpulkan semua gunung-gunung dalam dunia ni cantum menjadi satu, dibandingkan dengan sekecil-kecil batu dan neraka pun belum sama lagi. Masya Allah, budak remaja tadi begitu gerun datang dalam hati kita, hati dia kegerunan yang teramat sangat terhadap neraka Allah, menyebabkan dia jatuh dan pingsan. Bila dia terjaga, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka di saat itu juga dia telah menghembuskan nafas yang terakhir. Maka Nabi SAW cerita kepada para sahabat, sesungguhnya hati remaja ini telah remuk, telah pecah kerana begitu takut kepada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keadaan sahabat Nabi bila dengar cerita akhirat, dengar cerita syurga, cerita neraka, bayangan mereka memang dah sampai ke sana. Tetapi tuan-tuan, bila balik ke rumah macam biasalah. Kita ni manusia biasa, dengar tazkirah macam mana hebat pun berapi ustaz cakap dalam masjid ni, sampai keluar pintu sana saja
habis lupa dah tuan-tuan. Apa lagi belum sembang lagi kat kedai kopi, tak tengok lagi bola, tak lagi kita berjumpa dengan anak isteri kita, tak lagi bersembang dengan kawan-kawan sampai pukul 4 pagi, mesti hilang punya. Sebab akhirat ni benda tak nampak, ya. Maka bila balik ke rumah, Hanzalah tiba-tiba dia merasakan mengapa tadi kaifiat yang ada tadi pada masa aku duduk dalam majlis Rasulullah tu, mengapa dah hilang. Ini tanda yang tak baik. Maka dia keluar daripada rumah. Hanzalah mengiklankan nafaqah Hanzalah, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah menjadi munafik. Ini sahabat Nabi, begitu risau, jangan hati sikit berubah pun tak mau. Ini kefahaman mereka dengan Allah. Jangan ada sikit keraguan, jangan ada rasa sikit kita punya tidak percaya kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah Allah Ta'ala dengan hamba ni tuan-tuan. Sebab itu ulama beritahu dalam Al-Quran, semua soalan-soalan yang umat tanya kepada Rasulullah, Allah suruh Rasulullah tolong jawab. Kamu tolong jawab bagi pihak aku. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada kamu hukum main judi, hukum minum arak. Allah SWT kata, qul, katakan wahai Muhammad, tolong jawab. Hukum dia begini-begini. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Qul, mereka bertanya tentang Zulkarnain, habaq kat depa, cakap kat depa, beritahu kepada dia orang. Tetapi ulama beritahu cuma satu ayat dalam Quran, bila umat bertanya kepada Rasulullah, Allah tak suruh Nabi jawab. Iaitu soalan apa? Soalan tentang Allah, tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Yang bertanya pula bukan ulama besar-besar, bukan sahabat tinggi-tinggi, orang kampung, orang Arab Badui. Ya, yang biasanya orang Arab Badui ni dia lurus. Dia betul bendul. Tanya soalan pada Nabi SAW, ya Rasulullah, beritahu kepada kami, afa ba'idun rabbuna farunadihi, Tuhan kita ni jauh ke? Kalau jauh nak pekik, nak panggil, nak seru daripada jauh dengan suara yang kuat, ya Allah, nak panggil. Am qaribun fanunajihi, kalau Allah ni dekat dengan kita, insya-Allah kita nak bermunajat dengan Allah, nak berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kita sambung sebentar nanti. La ilaha illallah.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah SWT sekalian, satu orang Arab Badui telah bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, beritahu kepada kami yang Allah ni jauh ke? Kalau dia duduk jauh daripada kita, maka kita ni, saya ni nak pekik nak panggil nama Allah Subhanahu wa taala. Ataupun Allah Subhanahu wa taala ni begitu dekat dengan kita. Kalau dekat, saya nak bercakap dengan cara berbisik-bisik. Berbisik-bisik, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala." Maka bila hamba tadi bertanya kepada Rasulullah tentang Allah, Allah begitu gembira, Allah begitu bangga bila kita nak tahu tentang dia. Sebenarnya tuan-tuan, begitu sayangnya Allah kepada manusia ni tuan-tuan, tak dapat kita bayangkan. Kita buat sekecil-kecil taat pada Allah pun Allah bangga sangat. Malaikat Masya Allah seumur hidup mereka beribadat kepada Allah, tak pernah buat dosa, tak pernah lalai kepada Allah, tak pernah dapat pujian daripada Allah. Tak pernah Allah puji malaikat di depan kita, di depan makhluk-makhluk yang lain. Hebat Jibril, hebat Mikail, hebat Israfil, tak pernah. Tapi bila manusia ni, hamba yang mana paling banyak kelemahan, yang paling banyak kekurangan, paling banyak melakukan dosa dan maksiat, kita buat salah dosa ni tuan-tuan, manusia buat dosa, Allah kumpul bagi banyak dulu baru nak bagi denda. Kumpul banyak kesalahan, kan? Kita sekarang ni buat salah terus kena saman, kan? Kadang-kadang kita dan anak murid kita buat salah wajib kena rotan. Kalau anak kita buat salah terus kita cubit, walaupun kita sayang pada dia, sikit-sikit kesilapan kena denda terus. Tetapi Allah Subhanahu wa taala beritahu sayangnya Allah kepada kita. Allah beritahu, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu, kalau Allah ambil salah setiap dosa yang kita buat, satu salah satu rotan, satu salah satu denda, Allah kata ma taraka ala zahriha min dabbah, tak ada satu orang pun manusia hidup dalam dunia ni. Begitu berat, begitu besar kalau Allah Subhanahu wa taala ambil tindakan kepada kesalahan yang kita buat. Tetapi kerana sayangnya Allah kepada kita, kasihnya Allah kepada kita, bila dalam keadaan kita buat maksiat, kita kembali kepada Allah. Nabi kata, "Lallahu afrahu bi taubati abdi." Allah lebih gembira dengan taubat hamba dia lebih daripada satu orang Arab Badui yang kehilangan unta dia dalam perjalanan yang begitu jauh. Waktu satu hari tuan-tuan, Arab Badui ni pergi buang air kecil, tinggal unta dia dekat dengan barang-barang dia kat satu tempat. Tah macam mana tiba-tiba unta tadi terlepas dan hilang daripada dia punya penjagaan dia. Balik semula ke tempat tadi lepas buang air kecil, tengok unta dah lari. Allahu Akbar, macam mana ni perjalanan beribu-ribu lagi kilometer ni, ratus-ratus kilometer lagi. Tetapi barang makanan pun dah tak ada, cuaca pun panas. Maka kata Arab Badui tadi, tak apalah kalau macam ni, dah puas dah cari ke sana kemari, tak apalah saya mati bawah pokok je lah. Dia pun pura-pura macam nak mati berlakon, pejam mata, nak berlakon-berlakon, nak tunggu matilah kononnya. Tiba-tiba dia terdengar satu suara macam ada benda dekat telinga dia, bermain-main. Tiba-tiba dia buka mata dia, Masya Allah, tengok di tepi dia, unta yang dicari tadi ada kat tepi dia. Masya Allah, kemana hang pergi ni? Tadi aku cari kau ke mana-mana, merata ke tempat aku cari kau, tak ada. Sekarang ni kau datang kepada aku. Masya Allah, Arab Badui tadi pegang kepala unta, dia cium unta tadi. Ya Allah, gembiranya aku pada hari ni. Ya Allah, engkaulah hamba aku, akulah Tuhanmu. Tersasul mulut dia, terlampau suka sangat sampai tersasul mengatakan Allah hamba dia, dia adalah Tuhan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, demi Allah, Allah lebih bangga, lebih gembira dengan taubat satu orang hamba yang jauh dengan dia, kembali kepada dia, menyebut nama Allah taala dengan penuh kesyahduan, dengan penuh kasih sayang, sebut nama Allah taala, Allah. Maka di saat itu tuan-tuan, Allah begitu bangga, begitu gembira, lebih bangga dan gembira daripada Arab Badui tadi, apa yang kehilangan unta tadi. Maka di kali itulah, bila mana Arab Badui tadi bertanya tentang Allah dekat ke jauh, maka Allah pun turunkan ayat Al-Quran. Wahai Muhammad kekasihku, ingat dengar sini baik-baik. Wa idza sa'alaka ibadi anni, selepas daripada hari ini, apabila datang mana-mana hamba aku datang kepadamu bertanya tentang aku, tanya tentang Allah, maka Allah Subhanahu wa taala beritahu, tak suruh pun katakanlah
Tetapi Allah kata fa inni qarib, aku begitu dekat dengan kamu, aku begitu sayang kepada kamu, aku begitu hampir dengan kamu. Maka Allah SWT beritahu, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku selalu memperkenankan doa hamba aku yang berdoa kepada aku apabila mereka berdoa kepada aku. Tetapi dua syarat mereka kena buat, iaitu falyastajibu li. Nak dapat doa kita makbul tuan-tuan, kita kena tunaikan semua perintah-perintah Allah. Ya Allah suruh kita kena buat belaka, ya Allah suruh tinggal maksiat, tinggal dosa maksiat. Yang patut bayar kita bayar, hutang kita dengan Allah kita bayar, hutang semayang, hutang puasa, hutang zakat. Kita tinggal apa-apa amalan kita bayar balik, bertaubat balik, qada balik semayang kita, tunai balik apa keinginan Allah pada diri kita. Yang kedua, wal yu'minu bi, kamu percaya Allah boleh selesaikan masalah kamu, jangan ada keraguan sikit pun pada Allah, maka di kali itu pasti Allah Taala akan memakbulkan doa kita tuan-tuan. Maka di samping itu, seterusnya di antara adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, kita kena membesarkan syiar-syiar Allah. Dalam dunia ini banyak syiar Allah. Imam Syah Waliullah Delawi mengatakan syiar Allah ni ada beberapa perkara. Yang pertama di antara syiar Allah ni adalah azan tuan-tuan. Kita di antara tanda adab kita dengan Allah, bila azan dilaungkan kita kena rasa keagungan azan tadi. Ini panggilan daripada Allah. Allah ni Tuhan, dia tak layak nak bercakap dengan kita, tak layak nak panggil kita. Dia gunakan muazzin untuk jemput kita datang. Satu orang yang beradab dengan Allah Subhanahu wa taala, bila azan dilaungkan, maka tuan-tuan, orang yang beradab dengan Allah, dia akan tinggalkan semua pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan, dia akan terus datang kepada Allah. Di saat ini tak ada siapa lebih penting selain daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itu tuan-tuan, hari ini kita kena tengok dalam hidup kita. Kadang-kala tuan-tuan, Allah panggil kita, tengah tengok TV, dengar azan, tukar channel, masya-Allah. Masya-Allah. Begitu sekali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang datang jemput kita datang ke rumah Allah Ta'ala, sepatutnya satu orang yang dalam hati dia ada kebesaran Allah Ta'ala, dengar panggilan Allah, tak boleh tunggu dah, saya tak boleh tunggu dah, dengar Allah panggil saya memang cepat-cepat nak main. Yang panggil saya ni bukan manusia, yang bukan raja, tetapi Allah Ta'ala, Tuhan yang maha mulia, raja bagi segala raja. Yang kedua di antara syiar Allah Ta'ala yang patut kita muliakan, yang patut kita ta'zimkan dalam hati kita adalah masjid-masjid dalam dunia, termasuk Ka'batullah. Maka sepatutnya kita merasakan keagungan masjid dalam hati kita, kecintaan kepada masjid, beradab dengan masjid. Masya Allah, Imam Ghazali rahmatullahi alaih bagi tahu, duduk dalam masjid saja pun ada 5-8 niat kita kena buat. Ya, yang pertama, niat kita duduk dalam masjid, niat nak ziarah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bila kita datang ke masjid, niat nak beruzlah, nak membebaskan diri kita daripada segala fikir dan risau dan urusan-urusan dunia. Sebab apa tuan-tuan, duduk kat luar masjid dah sibuk dah cerita dunia, dah habis siang malam petang pagi pening kepala kerana dunia, takkan masuk masjid nak fikir lagi dunia tuan-tuan. Cukuplah ini masa kita nak fikir akhirat, fikir tentang hubungan kita dengan Allah sejauh mana. Kalau ada kekurangan, keretakan dari segi hubungan, kita nak baiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita kena duduk dalam masjid ni dengan niat murabatah, niat menunggu solat tuan-tuan. Sambil-sambil kita duduk masjid dengan maghrib dengan isyak, niat tunggu sembahyang isyak, maka Allah bagi pahala seolah-olah kita sedang sibuk beribadat. Tengok Allah dengan manusia. Kalau ikut takci lah tuan-tuan, tak semayang pun tapi tulis pahala semayang. Tetapi Allah sayang dengan kita, tunggu semayang pun aku anggap kamu sedang bersemayang. Sayangnya Allah pada manusia tuan-tuan. Sebab itu tak dapat kita bayangkan, tak dapat kita tukar ganti. Kasih sayang Allah kepada kita ni memang hebat. Yang keempat tuan-tuan, duduk dalam masjid dengan niat muraqabah. Kita sentiasa merasakan Allah memandang kita, Allah melihat kita. Lebih-lebih lagi dalam semayang tuan-tuan, dalam solat, ulama beritahu sekurang-kurangnya dalam setiap rukun 3 kali kita kena bayangkan, di saat ini Allah sedang pandang saya. Kalau kita semayang tuan-tuan, ada imam pandang kita pun kita rasa syok dah, kan? Kita semayang, kalau tengah semayang pak mentua tengok pun kita rasa bangga juga sikit-sikit. Tetapi bayangkan kita semayang, Allah tengok kita tuan-tuan,
Allah bercakap dengan kita. Dalam semayang Nabi kata bila hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah bangga dengan malaikat-malaikat. Tengok hamba aku tengah puji aku ni, Allahu akbar, bangga sangat, masya-Allah. Yang kedua bila hamba mengatakan ar-rahmanir rahim, Allah kata athna alayya abdi, hamba aku puji aku ya Allah. Kalau kita lah begitu bangga sangat, seronok sangat dengar panggilan, dengar hamba puji tentang diri dia. Memang tak ada Tuhan yang layak dipuji selain daripada aku, wahai hamba aku. Yang ketiga bila kita katakan Malik Yaumiddin, Allah kata majjadani abdi, hamba aku mengagungkan aku, membesarkan aku, bangganya aku. Bila hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka hanya kepada engkau kami sembah ya Allah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Allah kata ini perjanjian di antara aku dengan hamba aku. Bila hamba mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah kata ini perjanjian aku dengan hamba aku perkenankan semua doa-doa dan hajat yang dia pohonkan kepada aku, apa yang terlintas dalam hati aku, dalam hati dia terhadap aku. Maka kerana itu tuan-tuan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekurang-kurangnya dalam setiap rukun kalau nak dapat khusyuk, kita kena bayangkan sekarang ni Allah sedang melihat aku. Yang kedua, Allah dengar bacaan-bacaan yang kita sedang baca ni. Zikir yang kita baca, alhamdulillahirabbil alamin, subhana rabbil azim, maha suci Allah yang maha agung, wa bihamdihi, dengan segala puji dan puja aku kepadamu ya Allah. Bila kita mengatakan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, sebenarnya kita tengah bagi salam kepada Allah Taala. Ada tak perasaan tu? Macam mana hari ni kita bagi salam pada kawan kita, assalamualaikum, waktu baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, ada tak rasa macam kita bagi salam kepada Allah Taala? Ini yang kita nak cuba wujudkan, perasaan-perasaan, feeling ini tuan-tuan, ketika mana kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga tuan-tuan, kita kena bayangkan dalam setiap rukun yang Allah sedang tahu apa yang sedang saya fikirkan, Allah sedang baca gerak hati saya. Jadi saya tak boleh fikir ke mana kemari. Sebab itulah Nabi SAW beritahu, selagi mana hamba tadi bertawajuh kepada Allah Ta'ala dalam solat dia, selagi itu Allah Ta'ala tak akan memalingkan wajah dia ke tempat yang lain. Mana Allah Ta'ala tak akan bagi perhatian kepada benda lain. Allah bagi tumpuan kat kita je tuan-tuan. Tetapi bila kita dah mula berpaling kepada lain, hati kita dah merayau sampai ke ujung-ujung dunia, Masya Allah, sampai masuk supermarket, masuk itu, masuk ini, di kali itu Allah Ta'ala akan berpaling daripada kita. Dan Nabi SAW beritahu, selama mana hamba tadi bersolat, selagi itu Allah taburkan segala kebaikan di atas kepala dia, Masya Allah. Dan waktu kita paling dekat dengan Allah, yang sepatutnya kita rasa kita ni begitu hampir dengan Allah, waktu kita sedang bersujud, itulah waktu di mana kita sangat-sangat hampir dengan Allah, sangat dekat dengan Allah. Macam mana kita peluk mak ayah kita, macam mana kita peluk anak isteri kita, macam mana kita peluk tuan guru kita, sepatutnya lebih lagi ketika mana kita bersujud kepada Allah, kita merendahkan diri kita di hadapan Allah, kita leburkan diri kita seolah-olahnya aku tidak wujud lagi dalam dunia ni ya Allah, hanya keagunganmu, kebesaranmu ya Allah. Aku adalah hamba yang paling hina sekali dalam dunia ni, aku hamba yang paling banyak dosa, yang paling jijik, aku adalah hamba yang paling lemah. Aku diberi peluang olehmu ya Allah untuk bermunajat di hadapanmu ya Allah. Maka tuan-tuan, yang seterusnya, kita duduk dalam masjid ini, kata Imam Ghazali, dengan niat untuk beriktikaf dalam masjid. Masya Allah, duduk dalam masjid niat iktikaf, dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, duduk dalam masjid dengan niat nak selamatkan diri daripada buat dosa. Sebab apa? Di luar sana banyak sangat maksiat. Kita keluar daripada pagar masjid, terus nampak dosa, terus dengar dosa. Sekarang ni saya duduk dalam masjid, saya nak jadikan masjid sebagai benteng untuk selamatkan diri saya daripada melakukan dosa dan maksiat. Yang keenam tuan-tuan, kita masuk dalam masjid. Yang ketujuh, kita duduk dalam masjid dengan niat untuk menyampaikan ilmu dan juga mengambil ilmu, memberi manfaat ataupun menerima manfaat. Dan yang ke-8, duduklah dalam masjid dengan niat untuk berkhidmat kepada masjid. Kadang-kadang kita di akhir zaman tuan-tuan, kerana kita tahu masjid kita dah ada tausiah, maka kadang-kadang kita nak pegang penyapu pun kita berkira-kira tuan-tuan. Tarik cicak sebiji pun kita berkira-kira nak ambil. Sedangkan kalau satu orang cinta kepada Allah, kasih kepada Allah Ta'ala, dia sanggup tanggal baju untuk bersihkan rumah Allah Ta'ala. Dia tahu ini satu kemuliaan.
Zaman dulu tuan-tuan, orang jadi tok siap ni satu kebanggaan. Anak jadi tok siap. Sebab itu ibu kepada Maryam alaihissalam, dia bernazar, inni nadartu laka ma fi batni muharraran, ya Allah, kalau lahir anak perempuan, anak laki-laki daripada perut aku ni, aku nak bebaskan dia, jangan buat kerja apa dah. Tak payah buat kerja lain, tak payah belajar, tak payah apa, duduk di Masjid Baitul Maqdis, jadi tok siap dekat Masjid Baitul Maqdis. Mereka merasakan satu kebanggaan berkhidmat di rumah Allah Ta'ala, cuci longkang, cuci kipas, cuci itu, cuci ini. Tetapi kadang-kala kita di akhir zaman rasa berat tangan kita nak mencuci rumah Allah Ta'ala, nak membersih rumah Allah Ta'ala. Kalau kita masuk masjid dengan 8 niat ni tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan datang dalam hati kita rasa takut kepada Allah. Sedangkan Allah beritahu, wa may yu'azzim sya'airallah, siapa yang membesarkan syiar Allah, itulah di antara tanda-tanda orang yang bertakwa hati dia kepada Allah Ta'ala. Yang seterusnya tuan-tuan, di antara syiar Allah Ta'ala yang patut kita ta'zimkan adalah Al-Quranul Karim. Orang yang mana tuan-tuan dia beradab dengan Allah, maka dia faham saya ada tanggungjawab dengan Quran. Hidup saya tak boleh lepas daripada Quran. Bila lepas daripada Quran, berarti kita lepas daripada hidayah. Selama ini kita kata kita ni Ahlus Sunnah wal Jamaah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Tetapi malangnya Al-Quran begitu sekali jauh daripada diri kita. Kadang-kadang bila kita cek balik Fatihahnya, banyak yang tak betul bacaan, Masya Allah. Bila kita suruh baca sikit surah tinggi-tinggi sikit, dah mula kita gagap-gagap nak baca tuan-tuan. Sebenarnya inilah kesilapan kita, kekurangan diri kita hari ini dengan Allah Ta'ala. Nak tengok jauh ke dekat kita dengan Allah, tengok kita jauh ke dekat dengan Al-Quran. Kalau kita rindu pada Quran, sayang dengan Al-Quran, ke mana-mana dengan Al-Quran, kalau kita hafal Quran, di mana-mana mulut kita berkomak kamit baca Quran, berarti kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita jauh dengan Quran, dah bertahun-tahun tak baca Quran, dah sampai mulut kita pun dah baku, jadi kaku nak baca Quran, sampai kata bebal dah lidah saya ni ustaz nak baca Quran. Sebenarnya bebal tadi kerana lidah kita dah banyak sangat dosa tuan-tuan, maka menyebabkan lidah kita kaku nak baca Quran. Sebenarnya kita jangan mengaku kita dekat dengan Allah. Sebenarnya orang yang jauh dengan Quran, sebenarnya dia jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sayang pada Allah, dia sayang kepada kalam Allah. Dan seterusnya tuan-tuan yang bukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara tanda kita beradab dengan Allah, jangan ada sebesar zarah rasa takabur dalam hati kita walaupun di hadapan kawan-kawan kita tuan-tuan. Ya? Orang yang beradab dengan Allah, dia tak layak nak rasa diri dia besar sikit pun walaupun di hadapan kawan-kawan, di hadapan orang yang lebih rendah daripada kita. Tak ada sebab kita nak rasa besar. Sedangkan Allah beritahu dalam sepatutnya hadis kursi, al-kibriya uridai, sesungguhnya selendang aku adalah takabur. Selendang Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala beritahu wal azmatu izari, kebesaran itu adalah merupakan, kalau ibarat manusia ni, walaupun kita tak boleh bayangkan Allah macam mana, tetapi Allah kata kain pelekatku adalah keagungan. Siapa yang merampas kebesaran dan keagungan daripada aku rampas daripada dia balik. Sebab itu hamba tak layak untuk rasa diri dia besar. Sebenarnya apa makna takabur? Takabur ni benda kecil tapi dia rasa besar. Itu makna takabur. Sebab itu jin dia boleh bertakabur. Maknanya dia ni kecil besar ni je. Sebenarnya jin ni 2-3 kaki je dia punya tinggi dia. 2-3 jengkal je kadang-kala. Kadang-kala tak tinggi mana pun, rendah lagi pada manusia. Tetapi dia boleh membesar sampai kita nampak macam besar pokok kelapa, Masya Allah. Sebenarnya itu dia membesarkan diri dia. Hakikatnya dia kecil juga. Sama macam kita. Bila dah datang rasa sombong itu, walaupun kita ni besar ini je, tetapi bila kita rasa sombong di hadapan kawan-kawan kita, kita rasa kita ni dah besar dunia ni. Besar macam malaikat Jibril dah, kepala sampai ke langit yang ke-7 dah ni. Kita rasa orang lain semua kecil di depan kita ni. Aku tengok engkau ni kecil depan aku ni. Masya Allah, waktu itu tuan-tuan, sebenarnya kita dah rampas sifat yang paling Allah telah tak suka kita ambil daripada dia, iaitu sifat membesar diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kata Nabi SAW, tak akan masuk syurga orang yang dalam hati dia ada sebesar zarah daripada rasa takabur, rasa dia lebih besar daripada orang lain. Memang Allah bagi kita banyak kelebihan, Allah bagi
bagi ilmu, Allah bagi kita cantik, Allah bagi kita kacak, Allah bagi kita badan kita tinggi lampai, badan macam model, macam itu. Tetapi kita tak ada sebab untuk rasa diri kita besar, sebab kita beradab dengan Allah Ta'ala. Allah Maha Besar, aku ni hamba yang paling kecil sekali. Dan di antara tanda adab kita dengan Allah Ta'ala, kita jangan mengubah apa-apa ciptaan Allah pada tubuh badan kita, tuan-tuan. Akhir zaman ni Masya Allah, malu kadang-kadang saya tengok, kadang-kadang Masya Allah banyak berlaku orang ubah dia punya bulu kening dia, nak bagi nampak lentik, nak bagi nampak halus. Orang yang beradab dengan Allah, tak ada sebab saya nak ubah kejadian Allah dalam kehidupan dunia ni. Apatah lagi daripada laki-laki nak jadi perempuan, daripada perempuan nak jadi laki-laki, tak akan mungkin saya lakukan. Saya redha apa saja keputusan, nanti dalam syurga Allah bagi wajah yang saya nak. Bahkan wajah yang tak mungkin kita bayangkan dalam hidup kita. Hari Jumaat nanti dalam syurga ada pasar wajah, pasar boleh beli muka. Waktu itu bukan lagi muka Brad Pitt yang kita nak, bukan lagi muka apa kata Keanu Reeves, bukan lagi muka macam-macam pelakon Mat Saleh yang kita bangga-banggakan. Nanti wajah dalam syurga itu di luar jangkaan wajah, di luar jangkaan akal fikiran kita. Waktu itu Allah bagi badan kita badan yang paling ideal, muka yang paling cantik, tinggi lampai 60 hasta. Waktu itu badan paling cantik. Sebab itulah syaitan berjanji kepada Allah, fala aku akan sesatkan umat akhir zaman ini, sehingga aku akan suruh mereka fala yughayyirunna khalqallah, supaya mereka akan ubah kejadian-kejadian Allah. Sebenarnya kita mengubah kejadian Allah bererti kita tak redha dengan qada dan qadar Allah Ta'ala. Yang jadikan bulu kening kita lebat siapa? Allah. Habis itu kita tak suka Allah bagi design itu kat kita. Kita tak suka hidung Allah bagi macam ni, hidung sepet. Tak suka telinga macam ni, tak suka kulit macam ni. Masya Allah. Tak perlu kita buat apa-apa pada tubuh badan kita ni, kerana kita hormat beradab dengan Allah Ta'ala. Wahai Allah, yang kau bagi kepada aku ni semua yang terbaik, tak ada yang cacat, tidak ada yang kurang, semua yang terbaik. Kita berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tuan-tuan, di antara tanda kita beradab kepada Allah, kita jangan menghina sesiapa pun di antara makhluk Allah, sekalipun kepada binatang-binatang. Ini pesanan Rasulullah kepada sahabat. Kamu jangan hina sesiapa pun, walaupun kepada binatang ternakan yang kamu bela. Jangan hina dia. Jangan kata bodoh betul lembu ni. Kadang-kadang kita menghina orang, merendah-rendahkan orang, kita rasa kita hina dia, tetapi tuan-tuan, pada hakikatnya kita menghina Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah kata dalam hadis kursi, hamba aku menghina aku, hamba aku menghina aku. Mereka buat fitnah kepada aku. Mereka kata aku ada anak, sedangkan aku tak ada anak. Mereka kata aku begini, sedangkan tidak ada. Mereka memarah kepada cuaca. Kadang-kadang kita marah pada cuaca. Orang yang beradab dengan Allah, dia tak komplain panasnya hari ni, sejuknya hari ni. Kalau sekadar nak bercerita, tak apa. Masya Allah sejuk cuaca hari ni, Masya Allah, minus 7, Allahu Akbar, sejuk sangat. Tak apa nak cerita pengalaman. Tetapi kalau kita komplain dalam hati kita, itu tak boleh. Sedangkan Allah beritahu, yasubud dahra wa ana dahr, mereka mencela masa, sedangkan aku yang menciptakan masa itu. Jangan kita, orang kata, di antara adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan insya-Allah tuan-tuan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di antara adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu kita sentiasa yakin kepada janji-janji Allah Ta'ala. Hari ini tuan-tuan, kita dengan manusia ni berapa kali deal dah, tuan-tuan. Deal kena tipu, deal kena tipu. Tapi percaya juga, insya-Allah kalau tak dapat peluang kali ini, insya-Allah mungkin peluang yang ke-20 nanti adalah rezeki saya, insya-Allah. Ini kita begitu percaya pada janji manusia. Sedangkan janji Allah Ta'ala tak pernah mungkir janji. Tetapi segala janji Allah, kita merasakan janji Allah tu tak betul, janji Allah tu tak benar. Allah janji kita kalau dapat pun lambat dalam syurga nanti, kan? Kat dunia ni tak dapat. Sedangkan orang yang taat kepada Allah, di dunia Allah jadikan syurga untuk dia, akhirat lebih-lebih lagi syurga yang lebih besar. Sebab itulah insya-Allah mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita orang yang paling tinggi adab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Adab Nabi paling tinggi, tuan-tuan, yang ada pada Rasulullah dengan Allah Ta'ala ni, bila berlaku apa-apa kekurangan dalam agama, Nabi salahkan diri sendiri. Ini adab paling tinggi sekali. Bila kita tengok orang tak sembahyang, salah aku lah ni. Bila tengok orang tak tutup aurat, salah aku.
Bila kita tengok masjid kosong ni, salah aku. Orang murtad, salah saya. Saya ni sebagai wakil Allah Ta'ala, wakil Rasulullah. Allah hantar ke muka bumi sekarang 2 bilion umat Islam dalam dunia ni. Apa yang kita buat sehingga akhirnya agama ni dalam keadaan begini? Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Taif, bila orang Taif baling batu pada dia, dia tak marah ke orang Taif ni, celaka orang Taif ni. Dalam tak reti bahasa, ni degil pula, baling orang dengan batu pula. Nabi Muhammad salahkan diri sendiri. Ya Allah, hanya kepadamu aku adukan kelemahan daya upaya aku. Aku tak pandai berdakwah, tak pandai cara nak fahamkan mereka. Ini sifat Rasulullah, adab yang paling tinggi dengan Allah Ta'ala. Sehingga Nabi ni sekecil-kecil perubahan berlaku bila kena peluk dengan malaikat Jibril dalam Gua Hira, maka dia kata, saya bimbang, kekanda bimbang. Mungkin boleh jadi Allah dah marah dengan kekanda, mungkin ada dosa kekanda buat, menyebabkan Allah uji kekanda dengan ujian macam ni. Tetapi tuan-tuan, bila Islam dah menang, bila Fatah Mekah tuan-tuan, Nabi sikit pun tak rasa, tak kata, ini akulah dulu yang berkorban untuk agama ni sampai Masya Allah Islam dah berkembang ke serata alam. Sampai hari ni kita boleh takluki kota Mekah. Kita hari ni tuan-tuan terbalik. Umat Islam akhir zaman, bila nampak kekurangan dalam agama, ini salah jabatan agama lah ni, tak buat kerja ni. Jakim ni lah makan gaji buta ni. Ini mufti ada, qadi apa-apa yang dia buat. Mana mufti-mufti, mana qadi-qadi. Itu seolah-olahnya kita tak ada tanggungjawab dengan agama ni. Agama ni orang lain punya, orang lain pula selesaikan. Bila nampak kemajuan Islam, Masya Allah, nampak ramai dah orang nak kepada agama. Banyak artis-artis nak berhijrah. Itu saya punya berkat, saya jumpa dia tu lah. Dia terus insaf. Dengar cakap saya, dia menangis, terus dia berubah. Allahu Akbar. Baru seorang dapat masuk Islam dekat tangan kita pun, kita dah kecoh tuan-tuan. Sedangkan adab Nabi dengan Allah Ta'ala, pada hari Fatah Mekah, Nabi masuk dalam kota Mekah, Nabi kata, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Dia saja yang tolong hamba dia. Dia yang menang ke atas musuh-musuh Islam ni. Allah yang bagi menang. Dia tidak ada Tuhan melainkan dia saja sendiri. Nasara abdah, dia yang bantu hamba dia. Wa hazamal ahzaba wahdah, dia saja yang mengalahkan musuh-musuh Islam. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini sifat Nabi Muhammad, tak pernah mendabik dada. Islam dah berkembang, ini sebab berkat pengorbanan saya. Dulu saya susah payah, Nabi SAW tak pernah berlaku begitu. Hari ni kita dapat maju sikit, itu saya lah tu. Dulu yang buat masjid tu saya lah. Yang buat tahfiz itu saya lah dulu. Ini kat Malaysia ni ada 10 buat tahfiz saya buat. Masya Allah, kadang-kala minta maaf kita dengan Allah SWT, buat sikit baru untuk agama, kita dah sebut-sebut, kita dah mula membesar-besarkan. Sepatutnya adab kita dengan Allah, kita cari dah banyak benda yang kita buat, tapi lagi banyak perintah Allah yang belum saya buat, banyak lagi keinginan Allah yang belum saya laksanakan. Sebab itulah tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan sebelum kita kembali kepada Allah, kita jadi orang yang paling beradab dengan Allah Ta'ala. Nanti kita jumpa dengan Allah tuan-tuan, kita akan malu di pada mahsyar, betapa tinggi, betapa agungnya Engkau ya Allah. Tetapi kami silap dalam dunia dulu, kami tak membesarkan Engkau dalam erti kata yang sebenar. Jangan kata kita, malaikat yang dah beribadat dengan begitu tekun pada Allah pun nanti balik kepada mahsyar, mereka kata ya Allah, bila mereka tengok betapa agungnya Allah, betapa besarnya Allah, malaikat akan beritahu, ya Allah, subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik. Ya Allah, kami belum lagi beribadat kepadamu dengan ibadat yang selayak dengan kedudukanmu ya Allah. Ya Allah, kami belum mengagungkan Engkau dengan kedudukan yang selayak dengan kedudukanmu ya Allah. Jadi kerana itu insya-Allah mudah-mudahan berkat pertemuan kita, perkongsian kita pada malam ini, insya-Allah tercetus dalam hati kita rasa keagungan Allah, kebesaran Allah, keinginan kita untuk kita berdamping dengan Allah pada setiap masa dan keadaan, dan kita bangga menjadi hamba Allah Ta'ala. Kita bangga terima nikmat daripada Allah Ta'ala, kita terima ujian daripada Allah dengan rasa bangga, rasa seronok. Allah Ta'ala ada kala uji kita, tak sentiasa langit tak sentiasa cerah dan bumi tak sentiasa kering. Ada kalanya diuji oleh Allah, tetapi uji bukan tanda benci, tetapi uji tanda sayangnya Allah Ta'ala kepada kita. Mudah-mudahan kita semua diredai oleh Allah, diterima oleh Allah Ta'ala sebagai hamba dia yang sentiasa redha kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan terima seluruh amal ibadah yang kita kerjakan bila mana kita sentiasa beradab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sekian dulu apa yang kita nak kongsikan bersama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat.
fastaghfiru innahu al-ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Subhanaka la nuhsi thanana 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita 'anna wa lakal hamdu ba'da ar-ridha wa lakal hamdu hamdan da'iman abada. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Jazallahu 'anna habibana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Allahumma anzilhu al-maq'ad al-muqarrab 'indaka yawm al-qiyamah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbi ighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka antallahul 'azzul akram. Allahumma rabbi irhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka min khairi kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu ma lam na'lam wa na'udzu bika min asy-syarri kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu ma lam na'lam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma jammilna bil 'afati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa 'idna min mujibatin nadamah fil ali wal mal innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Maulana da'wan fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.